Assalamualaikum, saya Aina Sahira binti Azmi. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aziani Nabihah binti Muhammad Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nurul Khairunisa binti Said Safaruddin. Assalamualaikum, nama saya Putri Aisyah binti Abdul Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisatu Akmal binti Hashim dari kumpulan 2 HS 2451B. Kumpulan kami ditugaskan untuk membincangkan tentang falsafah politik menurut Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad Ibni Muhammad Al-Ghazali dikenali di barat dengan gelaran Al-Ghazal. Nama sebenar beliau ialah Muhammad Ibni Muhammad Ibni Muhammad Ibni Ahmad, manakala nama gelaran nisbahnya ialah Al-Ghazali Al-Tusi yang diambil sempena nama tempat kelahiran beliau. Beliau juga digelar Abu Hamid kerana mempunyai anak lelaki bernama Hamid yang meninggal ketika masih bayi. Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 1058 Masihi bersamaan 450 Hijrah di desa Ghazalah Taban Parsi dan wafat pada tahun 505 Hijrah ketika berusia 55 tahun. Beliau juga digelar Hujjatul Islam sebagai gelaran penghormatan yang diberikan kepadanya kerana kejituan dan kekuatan hujahnya dalam membela agama Islam. Imam Al-Ghazali merupakan seorang pemikir besar dalam sejarah falsafah Islam dan dunia. Beliau juga adalah merupakan salah seorang tokoh ulama yang luas ilmu pengetahuannya serta dihormati ramai. Dalam ilmu fiqh, beliau mengamalkan mazhab Syafi'i, sementara dalam ilmu kalam, beliau mengikuti aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebelum ayah Imam Al-Ghazali meninggal dunia, Imam Al-Ghazali dan adiknya Ahmad diserahkan kepada seorang ahli sufi terkenal yang merupakan rakan baik kepada ayahnya, iaitu Muhammad Ar-Razikani untuk dijaga dan dididik. Mereka juga dibekalkan sedikit harta untuk menampung perbelanjaan pendidikan mereka. Dari situlah Imam Al-Ghazali ini menerima pendidikan awal. Beliau mempelajari Al-Quran, hadis, mendengar kisah tentang ahli hikmah dan menghafal syair. Kemudian beliau masuk ke sebuah sekolah dan berguru dengan Yusuf An-Nasaj. Pada tahun 469 Hijrah, beliau telah melanjutkan pelajaran di Jurjen, Iraq dan berguru dengan Abu Nas Al-Ismaili. Imam Al-Ghazali sempat bernikah di sana dan dikurniakan 3 orang anak perempuan serta seorang anak lelaki yang bernama Hamid. Pada tahun 471 Hijrah, beliau telah mendalami berbagai cabang ilmu, sama ada ilmu agama seperti fiqh dan ilmu kalam, maupun ilmu falsafah seperti mantik, hikmah dan lain-lain di Madrasah Nizamiyah. Beliau berguru dengan Abu Al-Ma'ali Diyauddin Al-Juwaini yang terkenal dengan gelaran Imam Haramain. Beliau juga telah belajar banyak lagi bidang ilmu dengan beberapa orang guru terkenal. Selepas kematian gurunya, beliau berhijrah ke Muaskar yang juga dikenali sebagai askar di Iraq atas jemputan Perdana Menteri dinasti Saljuk Nizamul Mulk, iaitu di bawah Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Di sana, beliau memegang jawatan sebagai Ketua Penasihat kepada Perdana Menteri dan diminta untuk memberi kuliah setiap 2 minggu. Pada tahun 484 Hijrah, ketika berusia 34 tahun,
Al-Ghazali dilantik sebagai Profesor Kanan di Universiti Nizamiah dan beliau menempa sejarah sebagai Profesor termuda yang pernah dilantik dalam sejarah itu. Pelantikan itu adalah satu penghormatan tertinggi kepada universiti tersebut berdasarkan kecemerlangan dan kepetahan Al-Ghazali dalam berhujah. Semasa bertugas di situ, Al-Ghazali begitu tekun mempelajari bidang falsafah, terutama pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Miskawih dan Ikhwan Al-Shafa, sehingga berjaya menghasilkan buku falsafahnya sendiri yang berjudul Tuhaful Al-Falasiyah dan Muqasidul Falasafiyah. Nama Imam Al-Ghazali mula terkenal sebagai seorang yang alim, yang begitu fasih dan pandai berdebat. Kehebatan serta kebijaksanaan beliau mula menarik perhatian para pelajarnya dari jauh maupun dekat, serta beratus orang kenamaan dan kehormat mula menghadiri kuliahnya. Pada pendapat saya, sesiapa sahaja yang mendalami riwayat hidup Imam Al-Ghazali ini pasti akan tersentuh dengan keupayaan, kesungguhan serta kecekalan Imam Al-Ghazali dalam memperjuangkan agama dan ilmu ini. Imam Al-Ghazali juga telah menghasilkan beratus karya dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam bidang falsafah, mantik, tasawuf, akhlak kenegaraan dan juga siasah, iaitu politik. Malangnya, sebahagian besar daripada hasil karyanya ini telah pun dibakar oleh tentera-tentera Mogul yang menyerang kota Baghdad. Hanya tinggal 82 buah karya yang telah dihasilkan beliau yang berjaya diselamatkan, termasuklah Ihya Ulumuddin, Al-Munzik Al-Dulal, Tahafat Al-Falasifah, Al-Wajiz dan Al-Tibir Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Selain dikenali sebagai founding fathers ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali turut dikenali sebagai penggagas politik moral dalam praktik politik dan kenegaraan. Menurut beliau, rakyat wajib mencegah sebarang bentuk cubaan untuk menimbulkan perpecahan politik, terutama perebutan kuasa, kerana ianya hanya akan membawa kepada kesengsaraan kepada rakyat. Sesungguhnya, beliau pernah menyatakan bahawa agama itu ibarat pokok dan kekuasaan, iaitu politik, adalah penjaganya. Sekian dari saya, terima kasih. Tarifan falsafah politik. Pertama sekali, Plato mendefinisikan falsafah sebagai pengetahuan tentang segala kewujudan, manakala Aristotle merumuskan bahawa falsafah adalah usaha mengkaji sebab dan dasar segala sesuatu, menyelidik hal seperti metafizik yang meneliti asal wujud. Seterusnya, perkataan politik pula berasal dari bahasa Yunani iaitu polis yang bermaksud negara. Dengan kata lain, politik adalah suatu aktiviti yang dipraktikkan dan diimplementasikan oleh masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang sedia ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Menurut Aristotle pula, politik merupakan master of science. Takrifnya bukan dari segi ilmu pengetahuan, tapi ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungannya. Kamus Umum Bahasa Indonesia menguraikan bahawa politik ditafsirkan sebagai segala urusan dan tindakan tentang pemerintahan negara, tipu muslihat atau kelicikan.
Politik juga adalah nama bagi sebuah disiplin ilmu, iaitu ilmu politik. Secara tuntas, politik merupakan suatu sistem pemerintahan yang diaplikasikan dalam pemerintahan sesebuah negara. Sistem politik sangat penting sebagai tapak asas untuk kaedah kelangsungan negara. Dengan lebih spesifik, falsafah politik membahaskan tentang cara untuk mencapai suatu pemerintahan yang ideal, menitik beratkan kebahagiaan pemerintahan negara yang dilaksanakan dengan penuh keadilan untuk rakyat dan negara. Dalam perbincangan mengenai politik juga, falsafah politik merupakan salah satu cabang kepada ilmu sains politik yang menjadi akar kepada proses dan gaya politik itu sendiri. Pandangan Imam Al-Ghazali tentang falsafah politik ialah beliau mengutamakan kekuatan akidah. Beliau menekankan betapa pentingnya mempunyai akidah yang betul, dan penekanan ini perlu dilakukan di atas beberapa sebab. Utamanya, seseorang pemimpin haruslah mempunyai akidah yang benar supaya dapat menerima restu dan keberkatan dari Tuhan. Namun, apa yang menariknya adalah Imam Al-Ghazali menghubungkan keagamaan dengan keduniaan dengan merumuskan bahawa akidah ahli pemimpin akan menjamin kesejahteraan rakyat, kerana tiada apa rakyat yang lebih suka dari keadilan dan keamanan. Betapa pentingnya mempunyai kekuatan akidah kerana ia boleh menjadikan sebagai motivasi kepada pemimpin untuk tidak menjadi kejam dan tamak. Dua ciri ini akan membuatkan rakyat memberontak. Selain itu, seruan Imam Al-Ghazali supaya semua pemimpin mengamalkan politik bermoral amat munasabah. Jika dikaitkan dengan situasi politik dewasa ini dikatakan mengalami defisit moral dalam pelbagai aspek negara dan kehidupan masyarakat. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada cara lain selain melakukan reformasi moral secara menyeluruh bagi membaiki sistem politik dan perilaku pemimpin yang mengalami defisit moral, kerana itu merupakan tuntutan syariat. Oleh itu, Imam Al-Ghazali mencadangkan kaum cendekiawan dan ulama memainkan peranan sebagai penyampai nasihat atau pihak yang berani menegur pemimpin. Tambahan, bentuk politik moral yang diasaskan Imam Al-Ghazali ialah kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki hendaklah digunakan bagi melakukan kebajikan terhadap rakyat, bukan menghina rakyat dalam kisah sengketa. Saya akan membincangkan tentang sumbangan Al-Ghazali dalam bidang politik. Al-Ghazali merupakan seorang ahli falsafah politik yang terkenal. Sumbangan beliau dalam bidang falsafah adalah begitu meluas dan memberi manfaat kepada setiap lapisan masyarakat. Hal ini kerana karya beliau berkaitan falsafah politik telah menjadi rujukan ramai, lebih-lebih lagi kepada golongan pemimpin. Demikian pula dalam karyanya terdapat beberapa nasihat dan panduan dalam berpolitik. Beliau juga secara langsung telah melontarkan kritikan tajam terhadap sebahagian amalan politik tidak bermoral dalam beberapa karyanya yang dianggap sebagai magnum opus, iaitu Mahakarya. Antaranya ialah Atib Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk, Ihya Ulumuddin, Al-Iqtisad fi Al-Iqtiqad dan Fada'i Al-Batiniyah. Sebagai contoh, kitab Atib Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Kitab ini secara dasarnya mengandungi nasihat dan panduan kepada setiap pemimpin yang berkuasa. Beberapa pesanan yang diberikan Al-Ghazali kepada para pemimpin melalui karyanya adalah: seorang pemimpin haruslah bermoral tinggi, berakhlak mulia dan tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Nasihat yang diketengahkan ini adalah diambil daripada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Misalnya kejujuran, amanah, sentiasa menyampaikan dan bijaksana. Di samping itu, nasihat beliau juga diambil daripada kajian falsafah mengenai akhlak daripada pelbagai sumber. Oleh yang demikian adalah wajar untuk kita para pemimpin menggunakan kitab ini sebagai panduan dalam pemerintahan negara agar mencapai keseimbangan politik dan corak pemerintahan yang seimbang. Dalam karyanya juga, beliau berpendapat bahawa seorang pemimpin haruslah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini demikian kerana pemimpin bertanggungjawab melindungi agama dari kesesatan dan cubaan menyimpangkan agama.
Selain itu, pemimpin adalah diamanahkan untuk menjaga kebajikan rakyatnya dan juga keselamatan negara. Maka, seorang pemimpin itu haruslah bersifat amanah dan bijaksana dalam membina sebuah perlembagaan agar kebajikan rakyat dan kesucian agama terpelihara. Al-Ghazali dalam karyanya juga menekankan kepada seorang pemimpin untuk memimpin berpandukan Al-Quran serta dasar dan perlembagaan negara adalah berpandukan wahyu ilahi. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pendapat beliau, pemimpin yang taat adalah pemimpin tidak sombong. Golongan ini menyedari akan kebesaran Tuhan yang menguasai alam. Dengan itu, mereka tidak akan sewenang-wenangnya mengurus negara mengikut kehendak nafsu. Kesannya, negara dan masyarakat terpelihara serta dapat hidup aman dan tenteram, juga saling hormat menghormati. Kitab At-Tib Al-Masbu' fi Nasihat Al-Muluk begitu menekankan tentang pencapaian keadilan. Makna dasarnya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Beliau menegaskan bahawa pemimpin adalah seorang yang menegakkan keadilan dan memastikan tiada ketidakadilan berlaku sepanjang pemerintahannya. Bukan itu sahaja, beliau juga bertegas bahawa harta yang menjadi milik orang lain tidak boleh diambil kerana itu adalah suatu ketidakadilan. Hal ini adalah wajar diterapkan dalam kalangan pemimpin. Tidak kiralah pemimpin negara maupun pemimpin sesuatu organisasi. Sekiranya berlaku penindasan dalam sesebuah organisasi, lebih-lebih lagi politik, rakyat akan hilang kepercayaan terhadap organisasi tersebut dan seterusnya menyebabkan ketidakpuashatian dalam kalangan rakyat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya pergolakan politik dalam sesebuah negara. Intipati, kitab ini adalah betapa pentingnya keadilan. Beliau berpegang bahawa agama itu kuat kerana pemimpinnya. Pemimpin menjadi kuat kerana tentera, tentera kuat kerana ekonomi, ekonomi menjadi berguna kerana orang ramai dan kesejahteraan rakyat. Semua itu hanya berlaku dengan keadilan, kata Al-Ghazali. Maka, setiap pemimpin haruslah menjadikan nasihat Al-Ghazali dari kitabnya sebagai panduan dalam pemerintahan agar sebuah organisasi yang makmur terbina dan mendapat kepercayaan daripada individu, masyarakat dan negara serta tiada pergolakan politik berlaku sepanjang pemerintahan. Kesimpulannya, jelaslah bahawa Al-Ghazali telah memberikan sumbangan yang besar dan bermakna kepada rakyat dan negara melalui karyanya. Beliau menjelaskan bahawa teras utama kepada politik adalah membentuk perpaduan dan memacu kemajuan bagi memastikan rakyat hidup dengan selesa dan tenteram. Dapat kita fahamkan bahawa konsep falsafah politik menurut Al-Ghazali adalah menambah baik urusan manusia dengan memacu jalan yang lurus dan meneruskan kehidupan selaras dengan prinsip menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Terdapat beberapa perbezaan di antara falsafah politik Islam dan Barat yang saya akan kupaskan. Pertama sekali, perbezaannya adalah dari segi standard kebenaran dan sumber perundangan. Politik Islam menggalakkan darjah atau piawai kebenaran berteraskan kepada sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma' sahabat dan qiyas yang mana dapat mencegah daripada keserakahan nafsu dan akal manusia yang terhad. Politik Islam bukan sahaja membincangkan tentang nilai-nilai politik, tetapi ia juga mempunyai konsep dan juga sistem yang sistematik serta eksplisit. Sebagai contoh, Majlis Umat beroperasi sebagai pentas persidangan besar dan muhasabah di antara anggota Dewan dan barisan pemerintah dalam corak mengimplementasikan syariat Islam, bukan sahaja pentas untuk memihak kepada suara dominan. Hal ini selari dengan metod usul fiqh yang menjelaskan bahawa hukum asal seluruh perbuatan manusia haruslah berkait rapat dengan hukum syarak. Manakala dalam politik Barat, pendapat dominan dan faedah dianggap sebagai asas utama bagi darjah kebenaran serta sumber perundangan negara.
Barat telah berjaya mencemari kefahaman umat Islam dengan agenda mereka agar patuh kepada syarat dominan serta faedah yang menyebabkan terjadinya proses Islamisasi terhadap pelbagai pemikiran Barat yang terpesong. Sebagai contoh, pemahaman dan kerangka maqasid syariah yang diutamakan di Malaysia telah dimanfaatkan sehingga berubah maksud dan pelaksanaannya daripada mengimplementasikan tuntutan syariat kepada tuntutan manfaat hasil ideologi rasionalisme. Perbezaan seterusnya yang kita dapat lihat adalah dari segi konsep ketuhanan. Percanggahan falsafah memberikan perbezaan besar antara politik Islam dan Barat. Konsep tauhid yang merupakan asas dalam akidah Islam memainkan peranan penting dalam menentukan pandangan terhadap politik, ekonomi, sosial serta semua sisi kehidupan manusia. Islam berpegang dengan dasar Tuhan yang satu yang bebas daripada sebarang penyekutuan. Hal ini membuktikan ketaatan mutlak segala makhluk dan alam kepada Allah tanpa disetarakan dengan mana-mana unsur lain. Konsep tauhid ini boleh dinisbahkan sebagai ontologi tunggal dalam istilah falsafah. Sebagai contoh, Allah sebagai pencipta alam dan segala makhluk telah menafikan segala teori-teori barat seperti atheism, Darwinism dan naturalism. Ontologi tunggal ini berbeza dengan konsep ontologi yang dipraktikkan oleh aliran falsafah-falsafah lain seperti falsafah Yunani yang mempercayai demigod dan Hinduism yang mempercayai avatar demigod dan avatar ialah manusia yang memiliki unsur Tuhan di dunia yang disifatkan sebagai Tuhan bumi dan mempunyai hak mutlak untuk memerintah di dunia. Ontologi sebeginilah menyebabkan terbentuknya sistem kasta dalam sistem sosial manusia yang mempertuhankan pendeta, golongan Brahma dan paderi gereja, kerana hanya golongan atasan sahaja yang mampu berhubung dengan unsur Tuhan secara langsung. Konsep seperti ini menyamatarafkan Tuhan dengan makhluk ciptaannya yang amat bercanggah dengan prinsip ontologi tunggal yang diimani Islam. Islam menggalakkan semua manusia berhubung terus dengan Allah tanpa melalui apa-apa perantaraan. Selain itu, perbezaan di antara falsafah politik Islam dan Barat adalah dari segi hubungan antara masyarakat. Politik Islam membina pertalian kesatuan dan kesamarataan buat seluruh rakyat di bawah kepimpinan negara Islam, khilafah. Sasaran politik Islam dapat dilihat melalui permintaan tegas Panglima Islam yang bernama Rabi' bin Amir semasa misi jihadnya ke Parsi. Beliau telah berkata kepada Ketua Panglima Perang Parsi yang bernama Rustam, "Sesungguhnya Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan kepada Allah, dari kezaliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam dan dari kesempitan dunia kepada keluasan akhirat." Negara khilafah memenangi misi kemanusiaan di luar wilayahnya dalam masa yang sama, seluruh rakyat di bawah wilayah khilafah dapat hak dan jaminan yang adil dan selayaknya. Akhir sekali, Sultan Bayezid II yang pernah menyelamatkan seramai 1,500 pelarian Yahudi daripada kezaliman Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang menguasai Andalusia. Inilah beberapa contoh manifestasi politik Islam yang mewujudkan kesatuan serta kesepakatan atas dasar Islam dan menekankan prinsip kemanusiaan sejagat. Hal ini amat bertentangan dengan pegangan politik Barat yang menormalisasikan imperialisme dan kezaliman dalam masyarakat. Mereka yang kaya dan kuat umpama tuan, manakala yang miskin dan lemah dijadikan sebagai hamba yang ditindas, diseksa serta dinafikan hak mereka. Sebagai contoh yang kita dapat lihat, baru-baru ini, kematian George Floyd yang membuktikan bahawa diskriminasi terhadap orang kulit hitam masih lagi berlaku di negara Barat. Selain itu, negara-negara Islam seperti di Palestin, Syria dan Afghanistan juga semakin hari semakin tertindas kerana kekejaman politik mereka. Oleh sebab itulah, umat Islam perlu berjuang habis-habisan untuk membebaskan diri daripada ideologi politik Barat yang ternyata banyak memberi kesan negatif berbanding kesan positif. Kesimpulan yang kita boleh dapat daripada kajian ini adalah kita dapat lihat Al-Ghazali telah berjaya menggambarkan falsafah politik mengikut panduan yang telah ditetapkan dalam Islam. Menerusi pandangan beliau juga, kita dapat lihat macam mana bidang politik dapat diamalkan dengan bermoral. Seterusnya, amalan politik bermoral ni dia dapat membantu menangani krisis politik
dalam tampuk sistem pemerintahan negara. Oleh sebab tu kita dapat lihat kenapa Islam sangat menitik beratkan tentang adab dalam setiap perkara yang dilakukan. Seterusnya, Al-Ghazali juga telah meninggalkan banyak rujukan untuk kita pada masa kini menerusi buku-buku beliau. Sumbangan beliau ni sangatlah bermakna dan berguna supaya kita mendapat panduan tentang politik. Selain itu juga, terdapat juga nasihat-nasihat beliau yang boleh kita ambil sebagai pengajaran agar tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menggugat kestabilan politik negara. Walau kita juga dapat mengetahui aspek-aspek apa yang boleh melemahkan sistem politik sesebuah negara. Jadi, semakin kita mendalami falsafah politik yang diturut oleh Al-Ghazali, semakin membuatkan kita ingin kembali ke akar perdebatan politik bermoral kerana banyak kebaikan dan kesan positif yang kita dapat jika amalan politik bermoral seperti yang dinyatakan oleh Al-Ghazali diamalkan.